إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran, Alhamdulillah, sambung kita hari ini pengajian kita kitab Idaman Penuntut dalam masalah rukun sembahyang, rukun salat, pada muka surat 56 Jawi, 27 Rumi, yang ke-8. Maksudnya rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8. Betul. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulum fid darin amin ya rabbal alamin. Ke-8, duduk antara dua sujud. Itu adalah rukun yang ke-8. Kalau kita tengok balik, kalau kita tengok sebelum ni, yang terakhir kita bincang berkaitan dengan sujud. Ya, sujud. Lepas sujud, duduk di antara dua sujud. Yang ke-7 tu sujud. Sebelum sujud, i'tidal. Sujud kita dah selesaikan sujud, syarat-syarat sah sujud, berapa anggota, kalau terlapik tak lapik dan sebagainya. Sebab kalau sekadar kita nak baca sujud adalah salah satu daripada rukun solat, rukun semayang, semua orang dah belajar daripada kecil lagi, siap dah hafal lagi. Sujud tu salah satu rukun, tapi detailnya tu kita tak ada. Kadang-kadang kita tak mengaji. Kena mengaji bab detail tu. Lapik tak lapik, 7 anggota ke, 6 anggota ke, kalau terpotong macam mana, tapak tangan apa hukum berlapik, lutut apa hukum berlapik, apa dia panggil, kaki apa hukum berlapik. Itu detail-detail tu yang kita nak mengaji tu. Kalau setakat sujud, semua dah lama dah tahu sujud. Apa yang boleh, mana yang makruh, mana yang harus, mana yang wajib. Yang lepas lah tu yang perbicaraan kita lepas. Hari ini duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Maksudnya sujud, duduk, lepas tu sujud. Duduk tu nama duduk antara dua sujud. Ketika Nabi SAW naik Mi'raj, diriwayatkan dia lihat malaikat sedang beribadah. Kita kata macam tu, sedang beribadah. Nabi ni sifat dia fatanah, cerdik. Dia terasa dalam hati, aku diperlihatkan malaikat ni sedang beribadah di setiap langit. Kita panggil ada 7 lapis tu kan. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Mi'raj ni boleh kita kata tangga. Tangga pun boleh. Jadi nak naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Naik, tengok tangga yang pertama, tengok malaikat tengah berdiri aja. Kita panggil qiyam lah, berdiri. Duduk aja. Banyak macam riwayat. Ada riwayat kata duduk macam ni, ada riwayat kata duduk macam ni, bawah. Tapi duduk bukan duduk, berdiri. Berdiri tu, duduk tu maksud berdiri. Berdiri macam ni, berdiri macam ni, berdiri je, tak buat apa-apa. Nabi tanya Jibril, siapa tu? Tu malaikat. Dia tengah buat apa? Dia tengah beribadah. Atau bahasa lain, dia tengah sembahyang. Sembahyang dia cara tu lah. Macam tu dia sembahyang. Daripada macam tu sampai kiamat. Bersoft-soft. Sebab tu soft kita ni sama dengan soft malaikat. Cuma tak ada penjarakan sosial je. Kita ada jarak tu je, slack sikit lah. Kalau soft kita yang sebenar, sama sebiji macam malaikat. Nabi dapat rasa, aku diperlihatkan sembahyang malaikat ni supaya aku nak terima sembahyang nanti macam ni juga. Tapi Nabi tak beritahu. Tapi dalam hati Nabi dah ada dah. Nabi cakap kedek.
Naik ke seterusnya, tengok tengah macam ni, duduk rukuk lah. Diorang tengah buat apa? Namanya rukuk. Diorang tengah buat apa ni? Diorang tengah beribadah juga. Cara macam tu lah rukuk sampai kiamat. Naik lagi dalam satu dalam keadaan sujud. Ketika jumpa dalam keadaan sujud tu, Nabi tergerak nak bagi salam. Tergerak nak bagi salam. Sebab asyik lalu pergi tempat orang lah istilahnya. Tapi macam pergi macam tak seronok lah pergi tempat orang macam tu. Terasa nak bagi salam dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua malaikat yang sujud tadi bangun jawab. Sebab Nabi bagi salam kena jawab. Dia bangun, dia jawab salam, waalaikumsalam. Lepas tu dia sujud balik. Daripada keadaan itulah kita disyariatkan kita menjadi 2 kali sujud. Dan di antara 2 sujud tu namanya duduk di antara 2 sujud. Sampai sekarang. Sebab tu kita kita nak fikir balik, sekali sujud cukuplah, rukuk sekali, tapi tidak sujud 2 kali, sebagai mengambil sempena peristiwa tadi. Dan ada satu hadis yang panjang yang mana Nabi suruh untuk sujud ketika sembahyang. Seorang badui datang sembahyang macam patuk ayam, tuk 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 macam tu, macam ayam sedang mematuk-matuk. Macam tu dia sembahyang. Kita boleh bayanglah, berdiri, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, mungkin tak ada tamak-ninah. Maka Nabi pun terang satu-satu cara sembahyang yang betul, sehinggalah sampai ke Nabi kata suruh qiyam, lepas tu rukuk sehingga tamak-ninah, i'tidal sehingga tamak-ninah, sujud, betul? Thumma rafa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian engkau sujud sehingga ada tamak-ninah. Senang cerita, sehingga ada tamak-ninah ketika sujud. Dan ketika duduk di antara sujud juga sama juga. Angkatlah kepalaku, sumarfa'at, angkatlah kepalamu sehingga masuk sendi-sendi. Bahasa lain, sehingga ada tamak-ninah. Itu sedikit hadis yang menyebabkan kita sekarang ni nak kena sujud dan kita nak kena duduk di antara 2 sujud. Hadis tu hadis berkaitan dengan solat satu persatu lah. Awal-awal tu saya baca panjang tu. Jadi duduk tu pula, maka tak disebut duduk macam mana. Masalah juga kan, tak disebut duduk tu duduk macam mana. Sebab duduk banyak jenis duduk. Dan apakah maksud duduk? Kadang-kadang kita rasa kita duduk, tapi bila kita kata apakah rukun duduk, kelakar lah bunyi rukun duduk. Syarat sah duduk, tak cukup syarat, tak sah duduk dia. Tak kisahlah dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Antara syarat yang paling besar adalah punggung kena bumi, kena lantai lah, kena bumi. Itu maksud syarat sah duduk. Kalau punggung tak kena bumi, tak nama duduk. Okey, apa lagi syarat sah lagi? Duduk tu mesti punggung duduk bawah. Dia tak boleh punggung duduk atas. Kalau punggung duduk atas, kepala duduk bawah, nama sujud. Jadi duduk tu mesti punggung cecah bumi. Tu nombor 1. Syarat yang pertama, syarat yang paling besar. Kalau tak cecah bumi, dia tak nama duduk. Ada tak orang yang sakit, dia tukar gearbox dia, kepala lutut dia tak boleh nak tu. Dia bukan sakit, mungkin masuk besi ke apa ke, ataupun mungkin fizikal dia, paha dia besar sangat ke. Ketika dia duduk tu, dia duduk macam mana? Perhati tak? Saya perhati ada lah juga 2-3 orang. Seorang tu dia masalah kaki, iaitu dia masuk besi. Jadi dia tak boleh lipat sungguh. Bila dia nak duduk, menyebabkan dia jadi punggung dia terangkat macam tu, macam ni. Tak kena bumi, tak kena lantai. Tu bukan duduk. Duduk bukan dengan lutut, duduk dengan punggung. Yang tadi dia duduk dengan lutut. Lutut je yang kena, punggung tak kena. Kaki kena, punggung duduk atas, terawang-awangan. Jadi dia bukan duduk. Ataupun paha dia besar, betih dia besar, dua-dua besar. Bila nak duduk tu tak boleh duduk di antara 2 sujud tu lah. Tak boleh, sebab daging banyak dekat paha dengan dekat betih. Tak boleh. Jadi menyebabkan punggung dia tergantung juga atas angin. Mungkin tahiyat akhir mungkin okey. Mungkin dia bersila, tak ada masalah. Tarabuk dia bagi bersila, tak ada masalah. Tapi dia duduk di antara 2 sujud tu ada masalah. Jadi dia kata duduk di antara 2 sujud mesti duduk macam tu yang kita dah buat tu. Yang dia panggil iftirash. Duduk kaki macam mana cakap? Kaki dua, berlipat kaki macam tu. Lepas tu kaki kiri macam ni,
kena tunjuk lah kot. Punggung duduk atas kaki kiri, kaki kanan naik kan. Naik tu tak kisah, sunat aja nak naik ke tak nak naik ke, satu jari ke dua jari ke tiga jari, kadang-kadang sakit kaki tu kan. Jadi itu namanya duduk. Jadi itulah namanya duduk di antara dua sujud, dia kata. Jadi oleh kerana dia ada masalah, dua masalah tadi, iaitu dia duduk punggung di atas angin je, tak boleh sampai sebab sakit, ataupun sebab, kalau sebab sakit tak apa, aduh tu cerita lain, dimaafkan. Ini bukan sebab sakit tu, sebab dia tukar ke dia punya kepala lutut tu, dia tak sakit pun, cuma tak boleh rapat, ataupun fizikal dia terlalu besar, tak boleh rapat juga. Yang tu tak sakit namanya. Yang sakit yang dimaafkan, dia sakit, baru duduk, aduh. Jadi sekadar mampu je dia duduk, sebab dia sakit. Yang ni bukan sakit, tak sakit, cuma tak sampai je punggung. Sepatutnya dia kena duduk tarabuk, dia kena duduk bersila. Dia bukan duduk atas angin macam tu. Ketika duduk di antara dua sujud, dia kena duduk bersila. Boleh. Sujud, terus duduk bersila. Cuma kalau dia sembahyang berjemaah, kalau rapat-rapat tu, dia agak ganggu orang sebelah. Kalau dia duduk tepi-tepi, mungkin dia tak ganggu. Dia duduk bersila. Lepas tu sujud balik. Sebab orang takut nak duduk bersila. Dia kata bersila, ini bukan sembahyang. Tidak. Yang diwajibkan adalah duduk. Bukan iftirash. Bukan duduk letak kaki macam ni. Bukan mungkin tawarruk yang saya ingat macam tahiyat akhir tu. Yang tahiyat akhir tu, duduk juga. Kalau dia tak nak duduk bersila pun, duduk macam ni. Macam tahiyat akhir tu. Ketika duduk di antara dua sujud, ketika tahiyat awal. Sebab kenapa dia buat macam tu? Kalau dia letak kaki dia straight, dia panggil iftirash, duduk tu, duduk ibadah dia panggil, punggung dia akan terawang-awangan. Kena atas angin. Tak nama duduk. Lagi besar peha dia ataupun lagi tak boleh nak tu, lagi tinggi. Kadang-kadang sampai macam tu. Hampir separuh sujud. Sujud macam ni, duduk macam ni, dia separuh macam tu dah. Macam tu Macam tu. Tak boleh pergi. Tekan pun tak boleh. Tekan pun tak boleh. Tekan pun tak boleh. Tapi tak sakit. Kalau sakit tak apa, dimaafkan. Sakit tak ada masalah kan. Kita tahu kalau sakit banyak dimaafkan. Ini bukan sakit. Tak boleh pergi. Akhir sekali dia kata tak boleh, kena duduk juga. Jadi duduk macam tu. Duduk, punggung dia angkat macam tu. Sepatutnya duduklah tarabuk, bersila. Bukannya susah. Dia sujud terus, kaki dia bersila. Ataupun duduklah macam tahiyat akhir. Saya ingat. Tapi jagalah kiblat dada tu. Saya ingat kan dengan dada lari. Jagalah yang tu. Jadi dia nak buat konon-konon duduk di antara dua sujud dengan cara yang afdal, iaitu iftirash. Duduk macam kita duk buat ni. Tapi sebab dia ada masalah tertentu, menyebabkan sembahyang dia tak sah. Sebab dia bukan duduk. Dia tak tahu apa benda nak cakap. Tengah-tengah. Tu satulah. Kena hati-hati kat situ. Jadi cara untuk duduk kaifiat, untuk duduk di antara dua sujud, untuk sah apa jenis duduk pun boleh. Janji namanya duduk. Apa maksud dia? Punggung atas bumi. Sah. Apa jenis duduk? Duduk bersila boleh. Sengaja pun boleh. Cuma afdal cerita lain. Ni cerita sah dulu. Sah dulu. Afdal tu cerita lain. Jadi boleh duduk bersila, sujud terus bersila. Rabbi fili warhamni, bersila. Betul sujud balik, bersila balik ke? Macam tu boleh. Ataupun duduk macam tahiyat akhir. Ataupun duduk macam punggung duduk bawah, lutut dua naik atas. Tapi punggung duduk bawah. Pegang. Kaki pegang macam tu. Macam tu kan? Boleh? Boleh dari segi sah. Sebab punggung dia duduk kat mana? Bumi kan? Sah. Habis tu nampak pelik. Itu dari segi makruh, dari segi tidak afdal. Dari segi sah. Janji duduk sah. Jadi kalau ada masalah penyakit ataupun masalah kesihatan, masalah tak boleh nak buat, janganlah duduk yang tu. Banyak lagi jenis duduk boleh. Duduk panji alam boleh. Duduk panji alam. Kaki sebelah naik, kaki bawah. Macam naik kapal layar. Boleh. Dari segi sah. Jika sengaja buat, maka hukum makruh. Sebab kenapa kau tak duduk elok-elok? Jika tak sengaja sebab ada penyakit-penyakit tertentu, tak boleh buat sebagainya, tak makruh. Sebab memang dia ada masalah. Itu kaifiat duduk, cara duduk. Jadi cara duduk apa sahaja boleh. Tapi yang paling afdal ada dua. Cara afdal. Cara dua. Yang pertama namanya iftirash. Yang kita duduk buat tu lah. Macam tahiyat awal, macam duduk atas sujud, tu kita buat tu. Namanya duduk iftirash. Cara duduk je, saya sebut dulu, sekejap lagi mungkin kena tunjuk lah kot. Payah. Kaki duduk macam ni, kaki kiri duduk macam ni, kaki punggung duduk atas dia, kaki kanan naik, habis. Lipat habis, macam tu. Itu sunat, afdal. Okay. Kurang sikit, jika dia tak tegakkan, dia jatuhkan. Saja-saja. Kurang sikit pahala dia. Tapi kalau sebab dia sakit, kaki dia tak boleh, buku lali dia masalah, dapat pahala penuh jugalah. Kita tahulah, sakit je, jangan risau.
Tak ada masalah. Buat aje lah. Sebab benda tu sunat. Cuma kalau sengaja, dia makin kurang. Fadilat dia makin kurang, makin kurang. Itu namanya duduk iftirash. Dan kita akan bahas lagi, akan datang yang ke-11 nanti. Duduk bagi tasyahud akhir. Yang muka surat 28 sebelah tu kita akan bahas sekali lagi dalam masalah ni. Saya nak buat sekali lalu je dulu untuk kali ni. Sebab nanti bab duduk lagi tasyahud akhir. Kena bincang bab duduk lagi. Jadi kali ni kita buat sekali lalu aja. Jadi yang paling afdal iftirash duduk dia macam tadi, macam selalu kita buat, kaki kiri lintang macam tu, punggung duduk atas kaki kiri, kaki kanan naik. Okey. Itu paling afdal. Nama duduk tu iftirash, nama duduk tu. Okey. Ada satu lagi duduk yang orang Melayu tak berapa nak amal. Tapi orang-orang Pakistan, orang India nampak ada amal. Ada. Tapi orang Melayu tak amal. Duduk tu juga malah afdal juga. Dia ada dua cara. Namanya duduk iq'a. Iq'a. Alif qaf, ain alif hamzah. Macam mana? Iq'a. Duduk iq'a. Duduk iq'a ni juga, duduk iq'a pula ada dua cara. Satu duduk yang tercela. Ada satu hadis riwayat mengatakan Nabi larang duduk macam tu. Satu lagi duduk iq'a juga nama, tapi yang disunatkan. Dalam sembahyang disunatkan. Duduk di antara dua sujud. Cara duduk dia adalah tak maaf lah, kena turun. Kalau tidak payah nak cakap. Yang ni payah. Duduk iq'a. Duduk iftirash senang. Duduk iftirash macam biasa kita buat. Ini duduk bawah punggung, ini naik. Itu biasa kita buat. Tak nampak langsung jari lagi afdal. Kurang sikit, kurang afdal. Kurang. Macam ni kurang. Kurang. Macam ni kurang balik. Kurang, makin kurang. Afdalnya macam ni. Kita buatlah. Tapi kurang tadi tu saja-saja. Saja-saja. Kalau sebab sakit, sebab kedudukan kaki, apa-apa semua, masalah lengoh, lah kali tak khusyuk, itu tak jadi kurang. Letak macam ni ke? Letak macam ni ke? Macam saya punya buku ni ada masalah sikit, jatuh barang sakit, jadi memang tak boleh buat. Buku ni problem. Jadi terpaksalah buat macam ni. Kadang-kadang boleh buat macam ni. Kadang-kadang buat macam ni. Sebab ada sakit, maka full lah, dapat makan penuh lah. Walaupun tak afdal sebab sakit. Yang saya nak tunjuk iq'a. Duduk yang sunat juga adalah duduk macam ni. Nama duduk ni iq'a. Sebenarnya dia duduk atas bumi juga. Cuma punggung duduk atas tumit. Lepas tu kaki, lepas tu apa benda ni? Kaki ni duduk atas bumi. Kita kira duduk atas bumi. Kira duduk atas bumi. Ni namanya duduk iq'a. Ini sunat ketika duduk di atas dua sujud. Tapi kita jangan buat. Kalau tengok sahabat-sahabat tabligh kita yang tak berhenti cakap Melayu tu lah datang jombang daripada India dan Pakistan, kadang-kadang dia buat ni. Dia amal, kita tak amal. Ni duduk iq'a. Duduk iq'a. Sekurang-kurang duduk di antara dua sujud, macam mana janji punggung kat bawah. Sama ada macam ni, kat bawah lah ni. Dikira punggung duduk atas kaki, kaki duduk kat bawah. Dikira duduk bawah. Ataupun mungkin bersila daripada dia sujud, dia bangun dia tu terus. Terus lah. Rabbil warhamni wajibuni. Kenapa sibuk dengan duduk macam ni? Sebab dia ada masalah sini. Ada orang ni, dia tukar gearbox saya rasa. Tak tanya pula kenapa dia macam tu. Macam ni. Dia macam ni. Macam ni. Atau mungkin macam ni ke. Kadang-kadang dia macam ni. Kadang-kadang dia macam ni. Gaut macam ni kan? Gaut ke? Dia sibuk macam ni. Ni bukan duduk punggung. Lama dia gigil. Imam cepatlah macam ni. Sedangkan senang aja. Apa susah? Apa tu sila balik? Duduk, dia panggil tarabuh, duduk bersila. Boleh. Malah nak duduk macam mana pun boleh. Yang satu lagi iq'a yang dilarang adalah duduk macam ni. Macam ni. Macam ni. Tambah-tambah letak tangan macam ni, lagi Nabi larang. Hukumnya ada kata makruh, ada kata haram. Duduk penguin. Perempuan duduk macam ni. Kira perempuan tak perempuan duduk simpuh elok-elok. Tepik elok-elok. Duduk macam ni, baby tak adalah dosa je. Budak-budak. Ini dia yang dilarang. Namanya iq'a juga. Satu lagi iq'a namanya ni. Ini sunat.
Jadi duduk di antara dua sujud boleh duduk macam ni. Tasyahud akhir boleh sah, tapi bukan sunat, tak sunat, tapi sah. Tasyahud awal, tasyahud akhir semua boleh duduk. Nak bangun daripada rakaat pertama naik rakaat kedua, sujud yang kedua tu nak bangun, duduk je macam ni. Semua boleh, sah, tak ada masalah. Tapi cuma yang sunat duduk ketika duduk di antara dua sujud macam ni. Sebab dia kejap je. Duduk yang dua sujud ni kejap. Macam ni. Kalau tengok perhati ada lah. Apa? Duduk macam ni kita akan bincang akan datang, namanya tawarruk. Ni tinggi, ni keluar, namanya tawarruk. Biasa kita dah tahu dah. Ini nama akhir ni iftirash. Ini nama iqa'. Ini nama tarabbu'. Tarabbu'. Tu jenis duduk. Kita akan bincang sekali lagi nanti. Sekali lagi dalam masalah duduk tayat akhir. Yang ni sekali lalu je. Jadi habis. Habis. Jenis duduk di antara dua sujud. Macam-macam mana duduk boleh dari segi untuk sah. Dari segi untuk sah. Macam-macam mana kita nak duduk pun boleh. Janji namanya duduk. Dan syarat duduk adalah punggung mesti atas bumi. Ataupun punggung di atas sesuatu, yang sesuatu tu atas bumi. Dia tak semestinya kaki. Tak semestinya kaki. Punggung duduk atas sesuatu, yang sesuatu tu duduk atas bumi. Yang kita duduk kursi je. Duduk nama tu. Punggung kena bumi tak? Kena. Sebab kita duduk atas kursi, atas tu, lepas tu ada kaki, kaki tu duduk atas bumi. Sama. Sama je. Bukan semestinya kaki. Apa sahaja alat pun. Tapi kenapa guna alat? Kalau ada sakit tu cerita lain lah kan. Baik. Habis. Dengan tuma'ninah. Tadi duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Ini dah bincang banyak kali dah. Mesti kena ada tuma'ninah dalam setiap rukun. Antaranya walaupun rukun tu namanya rukun pendek sekalipun, ataupun duduk di antara dua sujud sekalipun, kena ada tuma'ninah. Tuma'ninah tu maksud bahasa moden dia panggil pegun. Pegun. Bahasa dulu dia panggil memasukkan sendi kepada tempatnya. Maksudnya duduk. Kadar dia apa? 1 saat. Ataupun kadar dalam kitab-kitab dulu subhanallah. Kadar tu bukan suruh baca subhanallah, kadar tu subhanallah. 1 saat kan? Kadar tu. Duduk diam. Cukup. Minimum. Itu minimum, paling kurang. Tu maksud dengan tuma'ninah padanya. Cuma nak diingatkan supaya kita punya pengetahuan lebih berkembang, bahawasanya i'tidal termasuk juga duduk di antara dua sujud bukan rukun pada mazhab Hanafi. Mungkin kita pergi Mekah bila-bila tengok, tengok janggut panjang, pakai jubah berseleret tapi jahil. Relax relax manalah tahu. Tengok orang-orang luar datang, apa semayang tak ada tuma'ninah. Sabar dulu. Tuma'ninah pada i'tidal dan duduk di antara dua sujud pada mazhab Hanafi sunat. Sunat aja, bukan rukun pun. Dia sekadar untuk nak jadi dua sujud. Macam mana nak jadi dua sujud? Tu je sekadar. Nampak dua sujud sah bagi mereka. Jadi sujud, bangun, sujud sah. Sebab nampak tak dua sujud? Nampak. Tak nak jadi duduk sujud macam satu sujud je. Tu je tak nak mazhab Hanafi. Janji nampak dua sujud sah. Pup. Apa tu? Tak baca apa-apa. Satu. Kejap sangat. Macam singgah je. Macam RNR je. Sup pergi balik. Apa ni? Tak sah ni? Tak. Mazhab Hanafi dia sunat aja. Kerana dia cuma nak membezakan, nak jadikan dia dua sujud. Macam tu juga i'tidal. Rukuk, sujud terus. Gedegang. Habis macam mana nak nampak biar lain sikit? Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Walaupun tak ada tuma'ninah, mazhab Hanafi sah. Mazhab Hanafi sah. Sebab dia cuma nak bagi tahu ini rukuk, ini sujud. Jadi aku bangun kejap ini lain dia, ini lain dia. Sekadar nak bagi tahu. Sedangkan pada mazhab Syafi'i tidak, dia mesti kena ada tuma'ninah. Tu sikitlah, dia khilaflah kat situ. Sebab tu kalau betul, kalau ada orang yang sembahyang laju tarawih 7 minit 20 rakaat. 7 minit 20 rakaat. Bukan 20 rakaat 7 minit. Yang viral tu ada 2-3 ke? Mula-mula dapat satu Indonesia tu. Okey sikit dapat. Masuk TV. Siap temu ramah. Kita tak masuk TV. Dia boleh masuk TV semayang laju-laju. Dia kata, Pak Kiai,
kenapa Pak Kiai semayang tu? Dia kata, ni dia kata, ada ilmu juga. Cuma adalah slack sikit, tapi ada lah ilmu. Dia telah mengkaji setiap rukun-rukun. Bahawasanya ada pendapat-pendapat dhaif yang mengatakan tamakninah ni tak wajib, sunat. Sebab tu kalau tengok dia masa berdiri tu dia ada tamakninah. Cuma dia baca amin macam tu kan. Betul. Itu cerita lain bab dia baca tu. Tapi dari segi dia duduk Allahu Akbar, dia ada tamakninah. Sami Allahu Mahmidah, yang tu tak ada. Allahu Akbar terus, ada kejap, 1 saat lah. Kalau perhati betul-betul, maknanya dia buat tu ada ilmu juga. Cuma adalah slack sikit, adalah. Cuma bukan bodoh-bodoh. Bukan bodoh-bodoh. Sebab tu ramai ikut dia. Dia pula orang panggil Pak Kiai. Bukan bodoh-bodoh, dia kaji. Lepas tu pula Fatihah macam mana makmum tak boleh baca? Makmum mazhab Hanafi, makmum Fatihah sunat. Tak wajib pun, dengar lagi bagus. Jangan baca tu lagi lebih afdal. Jangan baca Fatihah, dengar imam. Cuma masalahnya kat mana masalahnya? Masalah imam baca benda Fatihah macam tu. Macam tu. Dia kata, sama tak dia kata orang yang lari satu hari 10 km. Satu hari 10 km dia berlari, lomba lari. Bukan lomba lari, dia jogging lah. Dia senaman. Satu hari 10 km dengan orang yang setahun sekali je lari. Beza tak kelajuan lari tu? Berbeza Pak. Dia kata, berbeza Pak. Sebab apa beza? Sebab dia hari-hari buat macam tu jadi laju. Macam tu juga dengan bacaan Quran. Sama ke budak tahfiz baca yang masih dia hafal dengan kita yang baca time Ramadan je? Kita yang mana tak tahu lah. Saya masih rasa lah. Time Ramadan je baca Quran, tadarus. Tu yang kokak tu. Jadi dia baca satu hari 3 juzuk, 4 juzuk. Kita baca apa? Setahun 1 juzuk pun tak ada. Jadi kelajuan kita sangat slow. Kelajuan dia sangat tinggi sebab dia hari-hari baca. Orang Arab cakap Arab dengan orang Melayu lain, berbeza. Kokak. Orang Arab baca Quran beza dengan kita dari segi kelajuan, sebab dia hari-hari cakap bahasa tu. Jadi dia kata dia hari-hari berjuzuk-juzuk, malah khatam pun boleh. Jadi apa dia baca, orang je tak tahu, tapi dia cukup segala tajwid. Tak percaya cuba rakam, lepas tu buat slow-slow, yang slow motion tu. Bismillah. Mesti betul dia kata. Korang je, telinga korang tak dengar. Boleh terima. Sebab dia tak semestinya kena dengan kelajuan yang tertentu. Tidak, janji bacaan tu kena makhraj dan sebagainya, cukup semua, sah dah Fatihah dia. Habis tu boleh ke dia buat? Kalau dia betul lah dia baca satu hari habis satu Quran ke, contoh mana boleh macam tu kan. Katalah 10 juzuk satu hari, dia akan laju dia baca. Dia akan baca laju. Fatihah dia pun akan jadi laju. Jadi masuk akal. Cuma dia tu baca ya ke tidak tu cerita lain. Cuma masuk akal. Cerita dia tu masuk akal. Kita rasa macam tak logik, tapi dia tu ada benda. Cuma boleh ke dia nak amal macam tu? Campur mazhab lah apalah, itu cerita lain lah. Itu cerita lain lah. Cuma nak beritahu dia kaji. Dia kaji, bukan dia main buat. Jadi dia duduk di antara dua sujud, mestikan ada tamakninah. Pada mazhab ada 3 mazhab. Mazhab Hanafi je kata sunat aja. Tamakninah duduk yang tersujud termasuklah i'tidal. Dia sekadar nak bagi tahu rukuk dengan sujud, sekadar nak bagi tahu sujud tu 2 kali. Jadi tamakninah tu tak perlu. Jangan dipanjangkan dia, dilakukan lama-lama. Ayat pun bolehlah kan. Jangan dipanjangkan dia, dilakukan lama-lama lebih daripada doanya yang termaklum. Doa yang biasa tu lah, Rabbighfirli warhamni tu. Minimum duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli. Itu minimum. Daripada senyap, baik Rabbighfirli. Daripada tak baca langsung, dah tahu sunat hai'ah kan. Paling minimum Rabbighfirli. Juga malah nak baca sangat. Tapi yang terbaik macam kita duk bacalah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jangan dipanjang-panjangkan dia. Maksudnya jangan duduk lama-lama daripada lebih daripada doanya yang termaklum. Doa tadi, Rabbighfirli tadi, jangan lebih. Sekiranya dipanjangkan, duduk lama-lama, dengan sengaja, kadar sempat membaca tasyahud tu tahiyat lah kita panggil tu, niscaya batal sembahyang. Duduk lama pun boleh batal lah. Ya. Dia ada panggil rukun panjang, dia ada panggil rukun pendek. Rukun panjang semua senang cerita, kecuali 2, iaitu i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, dia panggil rukun pendek.
Rukun panjang, nak duduk berapa lama pun duduklah. Nak berdiri, kiam berapa lama pun berdirilah. Nak rukuk berapa lama pun sebab dia rukun panjang. Nak sujud berapa lama pun. Nak tahiyat, duduk tahiyat tu berapa lama pun duduklah. Tapi i'tidal dengan duduk di antara dua sujud, jika duduk lama batal sembahyang. Kecuali beberapa ke tempat. Antaranya tempat ketika solat sunat tasbih. Kalau i'tidal ketika bacaan kunut atau kunut nazilah, kunut subuh, kunut nazilah atau kunut witir. Waktu tu dia panjang. Yang tu tak apa. Kecuali yang itu. Selain daripada kunut nazilah, kunut witir, kunut subuh, memanjangkan i'tidal batal. Lebih daripada kadar Fatihah. Bacaan Fatihah berapa saat itu kira? 21 saat. Jika dia sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, dia sambunglah. Hamdan katsiran ke sambung. Macam-macam lagi ada bacaan. Disambung sehingga kalau baca Fatihah muat ketika dia berdiri i'tidal batal. Lebih daripada bacaan Fatihah. Kita anggap lebih kurang dalam 21 saat ke atas. Jika dia berdiri itu 22 saat batal. I'tidal. Kalau duduk di antara dua sujud, disebut ni. Sekiranya dipanjang-panjangkan, sengaja kadar sempat membaca tasyahud tu tahiyat, niscaya batal sembahyang. Jadi kalau dia duduk di antara dua sujud dan dipanjangkan, kadar mana? Kadar Fatihah juga ke? Bukan. Kadar tasyahud. Lebih pada kadar tu, batal sembahyang dia. Dia duduk Rabbil fir. Sebab dia nak menjiwai. Kalau tu kita kena faham, baca tak faham. Rabbil firli, ya Allah, ampunkan aku. Slow. Warhamni. Contoh macam tu lah. Kalau macam tu rasanya dia akan jadi panjang. Jika panjang tu lebih daripada bacaan tahiyat, batal sembahyang dia. Berapa saat bacaan tahiyat? Kita terpaksa lompat. Sebab kita nak tahu bacaan tahiyat, terpaksa lompat sikit. Lompat ke rukun yang ke-9 walaupun kita tak habis rukun ke-8 lagi. Dia tunjuk kat situ. Sekurang-kurang membaca tasyahud akhir, disebut juga tahiyat akhir sekurang-kurang tu, sekurang-kurang. Kita rasa kita dah tahu tahiyat, mari kita tengok kita dah tahu ke belum. Dia tulis sini, at-tahiyyatu lillah. Kita tak baca macam tu. Ini adalah sekurang-kurang tahiyat dengan membaca tahiyat macam ni sah. At-tahiyyatu lillah, salamun tu. Kalau tak ada baris ke, bariskanlah. Kalau dah ada baris tu. Oh, yang ni lagi clear sikit. Salamun alaika. Salamun ni dia datangkan dengan nakirah, dia panggil. Yang kita alif lam tu kan, assalamu alaika. Tu alif lam ma'rifah tu kan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kan. Yang kita duk baca tu sebenarnya itu sunat. Yang wajib bukan yang sunat, bukan semua sunat. At-tahiyya wajib. At-tahiyyatul mubarakah sunat. Mubarakatus salawat sunat. Tut tayyibah sunat. Tulillah. Lillah tu wajib balik, rukun. Jadi at-tahiyyatu lillah. Yang lain tu semua sunat hayah. Sunat hayah tu. Sunat. Lepas tu assalam, alif lam tu pun sunat hayah. Makrifah tu. Dia datangkan dengan nakirah je. Salamun alaika. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina. Salamun lagi. Nakirah lagi. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sekurang-kurang tahiyat dia panggil. Habis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa semua tu, itu bukan tahiyat. Itu selawat. Masa periksa stam, saya suka cerita sebab ramai kawan-kawan mengaji tapi salah jawab. Dia pandai, dia punya apa panggil? Dia belik tu pandai. Tuliskan tahiyat, sekurang-kurang tahiyat. Dan terangkan sunat-sunatnya. Kita cantik. Ramai yang tulis sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan itu selawat, itu rukun lain. Tapi tulis juga potong markah, tapi dapat markah potong. Orang suruh baca tahiyat, dia baca tahiyat dengan selawat. Orang suruh baca Fatihah, dia baca auzubillah dengan amin. Potong markah. Sebab tak jawab soalan. Biasalah kan. Dia orang nak kerja nak potong markah dia orang ni. Cikgu-cikgu ni kerja nak potong markah je. Jadi tak boleh select. Surah Fatihah, bismillah sehingga waladhdallin. Mana ada amin? Tiba-tiba amin. Konon-konon hebatlah. Potong sebab tak jawab soalan. Orang suruh kata ayam tu berapa kaki, dia kata kucing ada 4 kaki. Betul? Tapi salah. Orang tanya ayam, kau jawab kucing. Jadi ini adalah bacaan dia.
Dan ada satu riwayat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu yang kedua tu tak ada. Tu riwayat yang kedua. Jadi ini sekurang-kurang. Tapi kalau kita baca sekurang-kurang tahiyat, kejap je. Berapa saat je? Sekejap pendek je kan. Agak-agak berapa saat? Kita tengok, kita pasang ni. Saya pun tak terlupa dah. Dulu dah kira dah sekali. Okay. Sekurang-kurang tahiyat. At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 10 saat, 11 saat. Jadi jika dia duduk di antara dua sujud, dia baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada dua pendapat kat sini. Pendapat yang pertama, dia kata kalau tengok Rabbighfirli berapa laju pula. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 5 saat. 5 saat. Jadi kalau pendapat yang pertama kata jika dia duduk tu dia baca Rabbighfirli tu dan dia baca slow-slow macam tadi, nak menghayati wajburni warfa'ni, nak bagi menyerap masuk, wahdini wa'afini wa'afani. Lama. Kira 10 saat, 11 saat lah, 10 saat ke atas. 11 saat dia duduk, batas sembahyang. Bukan sebab dia baca, sebab dia duduk lama. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata tidak, bukan macam tu. Lepas dia baca Rabbighfirli warhamni wajburni 5 saat tadi, tambah lagi 10 saat. Maknanya 15 saat, saat yang ke-16 baru batal. Tapi yang penting, batal tetap batal. Cuma beza dari jarak. Nak kira saat tu, atau nak kira panjang tu, bermula baca yang sunat-sunat tu, ataupun dah habis baca. Sama juga i'tidal tadi. Ketika i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dia tak boleh lebih berdiri, lebih daripada bacaan Fatihah 21 saat. Tak boleh lebih. Ada pendapat pertama kata, Sami'allahu liman hamidah, dah kira 1, 2, 3 dah. Yang kedua kata tidak, baca dulu yang sunat-sunat. Itu Rabbana lakal hamd tu tak kira. Habis baca yang sunat-sunat yang warid, kemudian barulah 21 saat ke atas baru batal. Dua-dua lah. Jadi senang cerita, janganlah buat pelik-pelik macam tu. Hukum pendek, pendekkan dia. Hukum panjang, panjangkan dia. Kita hukum pendek kita panjangkan, hukum panjang kita pendekkan. Terbalik ikut pula. Maksudnya rukun panjang tu apa? Berdiri, sujud, rukuk, itu rukun panjang. Okey. Sempat membaca tasyahud. Okey, habis. Bagaimana pada rukun yang lain, begitu juga, atau koma tu. Bagaimana pada rukun yang lain, begitu juga duduk di antara dua sujud. Ini dilakukan dengan ada qasad, dengan ada niat. Maka jika ia sedang sujud, bagi contoh, tiba-tiba ada orang memanggilnya. Tengah sujud ada orang panggil. Ia pun mengangkat kepala. Memang bahasa kampung sungguh. Kerana hendak menengok orang itu. Menengok orang itu. Lepas itu, terus hendak dijadikan duduk di antara dua sujud. Niscaya tidak memadai. Kena kembali sujud semula. Kemudian baru duduk untuk itu. Amboi ayat dia. Kadang-kadang untuk guru kita ni kan, yang ni dia tulis, Allah, dia tak kira, dia janji faham, janji sampai. Okey, dia kata kalau kata orang tengah sujud, tiba-tiba je ada orang panggil. Orang panggil, dia pun bukannya sengaja, dia bangun. Aku tengah sembahyang contoh, dia bangun, dia tak jawab lah, dia bangun. Dia tengah sujud ni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dah cukup tamak ni, dah cukup semua dah. Orang panggil dia pun bangun. Lupa baru teringat, alamak aku sembahyang alang-alang aku memang nak duduk di antara dua sujud. Duduk je lah, tak boleh. Sebab tadi dia bangun sebab orang panggil. Dia kena macam mana? Sujud balik, duduk balik. Yang ini aku nak duduk betul, bukan orang panggil. Mungkin kalau anak ke, anak duduk tarik. Kalau orang perempuan kain telekung tu kena tarik dengan anak. Dia dah sujud dah. Allah, anak tu tarik ni. Bangun lah. Bangun tu bangun apa? Sebab anak tarik ke? Kena sujud balik. Sebab kalau tarik-tarik takut terkeluar aurat pula, nampak rambut pula. Jadi dia bangun lah. Bangun sebab anak tarik. Tak boleh. Jadi anak dah settle lah masalah dia, sujud balik. Tak batal. Sujud balik. Betul? Yang ini nak duduk di antara sujud. Ataupun mungkin dia terkejut ke? Sama juga. Dia tengah sujud, tiba-tiba bunyi kuat, boom macam tu. Dia pun terkejut. Dia terbangun. Allah, terbangun. Dia bangun-bangun, tengok tak ada apa-apa. Dia kena sujud balik. Baru bangun. Sebab tadi tak boleh. Bukan ni je. Semua
berdiri, rukuk, sujud, duduk, semua sama. Semua sama. Habis. Pendek aja, senang aja. Selesai, duduk di antara dua sujud. Okey, kita sambung lagi. Boleh dua rukun best juga ni, kan? Okey, tadi yang ke-8. Kalau nak panjang lagi dalam kitab Kifayah Ilmu tadi, bahas panjang lagi. Bab duduk yang tersujud je mungkin masa 2 jam. Kitab lain malam-malam pukul 10. Hari Khamis dengan hari Sabtu. Tu panjang lagi lah. Kita tengok satu-satu bacaan ni macam mana. Bacaan apa yang setakat ni cukup lah. Tok guru kita tulis pendek aja cukup lah. Habis dah 8. Yang ke-9 pula, rukun yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Disebut juga tahiyat akhir. Kita dah baca dah tadi. Cuma dia kata membaca tasyahud akhir disebut juga tahiyat akhir. Ataupun dia kata membaca tasyahud akhir, ataupun ada orang, setengah orang kata tahiyat akhir. Dia ada dua boleh pakai. Dua istilah. Dinamakan tahiyat sebab dia ada at-tahiyyah. At-tahiyatul mubarak kan? At-tahiyat kita panggil tahiyat. Dinamakan tasyahud sebab dia ada asyhadu. Asyhadu. 2 kalimah syahadah. Apa benda 2 kalimah syahadah? Pernah fikir tak? Kena mengucap 2 kalimah syahadah tu. Sekejap. Tahulah asyhadu an la ilaha illallah tu, tahulah kan mengucap tu. Tapi kenapa diistilahkan 2 kalimah syahadah? 2 kalimah. Sekejap. Asyhadu, 1. Alla ilaha illa Allah. Wa asyhadu. Kalau nak kira wa tu lain pun boleh, tak apa. Tak apalah, sekali lah. Wa asyhadu anna Muhammada Rasul Allah. Woi, berapa banyak tu? Kenapa 2 kalimah? 2 kalimah ni 2 perkataan, 2 word. Kenapa dia panggil 2 kalimah syahadah? Syahadah tu apa pula? Sepatutnya apa sepatutnya? Dia ambil daripada asyhadu tu lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Jadi ada berapa asyhadu? 2. Jadi 2 kalimah asyhadu. Bahasa Melayu jadi 2 kalimah syahadah. 2 kalimah asyhadu. Itu asalnya kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kau kena ucap 2 asyhadu. Dia pun asyhadu. Tak boleh, bukan maksudnya tu. Asyhadu sampai habis, lepas tu asyhadu sampai habis. Tu maksud 2 kalimah syahadah. Kadang-kadang kita sebut aja. Macam mana boleh namakan 2 kalimah syahadah? Dia ambil daripada asyhadu tu lah 2 kali. Macam mana boleh nama tasyahud? Sebab dia ambil asyhadu. Dia ambil asyhadu. Kenapa boleh nama tahiyat? Dia ambil at-tahiyatul mubarak, at-tahiyat. Dia ambil yang itu di depan tu. Sama juga kalau kita kata agama kita agama Islam. Kita agama Islam. Sedangkan Islam kan ada 3. Tak cukup 3 ni, tak cukup lah dia beragama. Bukan din yang sebenarnya. Iaitu Islam, iman, Islam dan ihsan. Ada 3. Hadis Jibril datang mengajar 3 perkara. Islam, iman dan ihsan. 3 ni ada, baru Islam. Barulah nama orang yang beragama. Tapi kata kau agama apa? Aku agama iman, Islam, ihsan. Apa saya tak cakap? Apa saya cakap macam tu? Cakap Islam je. Mewakili lah yang lain. Aku agama ihsan. Boleh je sebenarnya. Aku agama iman. Boleh juga. Aku agama Islam. Boleh juga. Tapi kenapa ambil Islam? Sebab Islam ada kat situ. Ambil je lah. Sebenarnya 3. Mana memadai Islam semata-mata? Iman, i'tiqad macam mana? Mana boleh. Dia kan ada 3. Tapi kita ambil agama Islam sekadar nak bagi tahu dia apa? Wakil yang 3. Ambil 2 kalimah syahadah, 2 asyhadu, wakil daripada banyak-banyak lagi perkataan tadi. Ambil nama tahiyat, ambil wakil. Ayat yang pertama ataupun perkataan yang pertama at-tahiyat. Wakil at-tahiyat sebut. Dan kita sebut juga apa nama surah Alam Nashrah. Surah Al-Ha. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa kita Alam Nashrah? Sebab sedangkan dia surah Insyirah. Kita panggil surah Alam Nashrah sebab dia mula dengan Alam Tarokai. Alam Tarokai, satu lagi Alam Nashrah. Dua-dua sama kan? Ada yang orang pakai surah Tabbat Yada. Sedangkan surah dia lain. Kita panggil surah Iqra tu surah Iqra. Iqra dia Iqra dua-dua samalah. Dia mula dengan Iqra. Kadang-kadang kita ambil yang ada dalam yang permulaan surah sebagai kita gantikan dia sebagai nama surah. Sedangkan dia tu bukan nama surah. Tu je nak bagi tahu. Surah apa? Watin.
Sebenarnya surah dia At-Tin, kita panggil surah Wat-Tin. Boleh je sebab dia mula dengan Wat-Tin. Apa lagi? Alhaakumut takatsur. Tu surah At-Takatsur. Baca surah Alha. Boleh. Baca Takatsur boleh juga. Kenapa Takatsur? Sebab ada perkataan Takatsur kat tengah-tengah tu. Jadi boleh ambil dia mewakili surah tu. Surah Nuh. Sebab ada cerita Nabi Nuh. Tapi awal-awal lain. Macam-macam lah. Surah Bara'ah. Ada orang panggil macam tu. Surah Taubah. Ada orang panggil macam tu. Kenapa Taubah? Dalam tu cerita berkaitan dengan Taubah. Bara'ah kenapa? Kerana dia mula dengan Bara'ah. Macam itulah. Jadi dia ambil perkataan tasyahud ke tahiyat ke sempena. Dia ambil tasyahud sempena ada asyhadu. Dikatakan tahiyat sempena ada at-tahiyat. Kat situ at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dan kita panggil doa iftitah. Kenapa? Sebab dia di permulaan. Iftitah tu pembukaan, permulaan, di mula-mula. Itu namanya doa iftitah. Kerana tu jika kita nak baca doa iftitah, kita baca auzubillah dulu, tak dapat pahala iftitah kita. Betul, kena faham juga. Dia auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Alamak, lupa nak baca iftitah. Sorry. Bukan sorry lah, dia baca Allahu akbar kabir walhamdulillah. Tak dapat dah. Tak dapat. Nama doa iftitah doa pembukaan. Tiba-tiba dimulakan dengan auzubillah. Bukan iftitah. Tak dapat dah. Tak dapat pahala. Sah sembahyang. Tak dapat dah. Sebab dia dah hilang dah iftitah. Itu bukan iftitah. Itu bukan pembukaan. Itu dah ada yang lain. Sebab itu dimulakan doa sembahyang, lepas Allahu akbar masuk sembahyang dengan doa iftitah. Dah baca yang lain, tak dapat dah. Tak dapat pahala lah. Tak batal, tapi dia dah bukan jadi iftitah lah. Okey, alah, kalau kita tengok surah Fatihah pun sama. Surah pembukaan. Surah Al-Fatihah. Padahal Alhamdulillah tu mana ada Fatihah? Cari tak jumpa. Kenapa? Sebab dia surah pembukaan. Macam tu. Alah, lagu kita pun sama kan. Lagu-lagu kita, tajuk-tajuk lagu Isabella ke apa, dia ambil daripada mana? Daripada tu lah. Daripada dalam tu adalah perkataan Isabella tu. Cerita pasal Isabella, suci dalam debu ke apa je. Itu saya tahulah. Yang baru-baru ni tak tahu. Apa nama Sejati ke, buat cerita lagu Yahanana ke. Kenapa dia panggil lagu Yahanana? Sebab dalam tu ada Yahanana. Macam tu lah nak begitu. Habis. Berapa dah? Sempat lagi tak? Sambung lagi. Satu lagi. Last, satu lagi. Sebab tak sampai sejam lagi. Satu lagi. Ke-10. Cantik juga, cepat sikit habis tak? Ke-10. Jadi habislah yang ke-9, tahiyat at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adalah sekurang-kurang tahiyat, tapi yang kita duk baca tu yang afdal daripada Ibnu Abbas yang meriwayatkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang Ibnu Abbas ajar kita, dan kita ambil riwayat Ibnu Abbas. Yang ke-10, membaca selawat atas Nabi SAW pada tasyahud akhir. Ni baru dia ada dua. Sebab kadang-kadang kira tak cukup 13. Sebab dia kira tahiyat tu sekali dengan selawat. Kenapa 12 Kenapa 12? Cuba kira. Niat, berdiri, takbir tu 12. 12. Mana satu lagi? Dia tersilap. Dia menggabungkan tahiyat dengan selawat. Sedangkan tahiyat dengan selawat dua rukun yang berbeza. Jadi yang ke-10 membaca selawat atas Nabi, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Tu sekurang-kurang. Atau boleh juga Allahumma salli ala Rasul. Ataupun boleh juga Allahumma salli ala Nabi. Boleh. Tapi kita tak buat benda-benda macam tu tak? Tapi boleh. Allahumma, yang paling afdal Allahumma salli ala Muhammad. Hati-hati dengan mim dengan sad tu, takut termasuk ataupun tersabdu sad tu. Nak baca laju-laju Allahumma salli jadi termasuk Allahumma salli. Allahumma bawah sad tu ada sabdu lagi. Jadi Allahumma salli jadi. Sebab nak laju sangat. Allahumma salli. Kan masuk tu. Masuk sad, mim tu dalam sad. Allahumma salli. Nak laju sangat. Saya biasa bagi ayat macam ni. Jangan laju-laju sangat kerana kelajuan membunuh. Kelajuan boleh membatalkan
iaitu Allahumma salli. Dia tambah sad tu ada dua. Jadi Allahumma, sad mati, sad baris atas. Jadi Allahumma salli. Sedangkan Allahumma salli. Sebab tu setengah-setengah orang dia tahu dia kelajuan tu berbahaya, dia berhenti kejap kat situ. Macam saktah tapi tak berapa nak saktah sangat. Kalau saktah Allahumma salli, tu saktah nampak-nampak lah kan. Ni tidak Allahumma salli. Dia macam tak berapa nak saktah sangat. Sebab dia takut jadi Allahumma salli. Jadi hati-hati, masing-masing baca masing-masing, ambil handphone masing-masing, rakam, baca Allahumma, baca macam dia baca tu, Allahumma salli, lepas tu dengar slow-slow. Masuk tak mim dalam sad. Kalau tak buat macam tu, kita tak akan tahu bacaan kita macam mana. Kita kena dengar balik. Baca, rakam kan, Allahumma salli. Okey dah. Atau habiskanlah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, habis. Kita pun dengar, masuklah. Masuk sad dalam mim dalam sad lah. Tengok asli betul kan lah. Jadi Allahumma salli. Laju-laju Allahumma salli. Hati-hati, jangan laju-laju Allahumma salli. Sebab apa saya berhenti? Nak bagi tahu kat situ kena tak ada masuk, tak ada sabdu, tak ada masuk situ. Itu sekurang-kurang. Okey, jadi apa lagi okey. Imam memanjangkan bacaan doa selepas tahiyat akhir melebihi kadar sekurang-kurang tahiyat, hukumnya makruh. Sikit. Tak ada dalam kitab, saya ambil kitab lain. Contohnya kita dah tahu tadi berapa saat, 10 saat ataupun 11 saat bacaan sekurang-kurang tahiyat. Sekurang-kurang tahiyat 10-11 saat. Jadi imam yang membaca tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, okey, bermula daripada situ dia ada masa lebih kurang 11 saat untuk baca apa-apa. Jika lebih daripada tu, hukumnya makruh. Tak batal, makruh. Tapi ada dia baca panjang-panjang, doa dan sebagainya. Sebab tu kita kena mengaji fiqh. Bab sembahyang dia cerita lain, bab bacaan cerita lain, bab sembahyang seorang dia lain, bab jadi imam dia ada adab yang lain. Jadi kalaulah dia baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid, tu berapa agak-agak tu, saya nak laju-laju tu 9 8 saat kan. Lepas tu dia baca doa. Itu yang kadang-kadang dia boleh lebih tu. Dia boleh jadi lebih. Jadi hukumnya makruh. Tak batal, makruh. Imam yang memanjangkan selepas Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad, bermula daripada situ dan 11 saat. 11 saat tu ambil kat mana? Saya tak ambil. Sebenarnya 11 saat tu bukan. Sebenarnya ayat dia macam ni. Bacaan kadar sekurang-kurang tasyahud. Tu ayat dia dalam kitab. Jangan lebih. Jangan 2 kali ganda. Ataupun maksimum 2 kali ganda. Bacaan tasyahud, masa yang ada sekali ganda lagi. Cukup. Lebih pada tu makruh. Lebih. Kerana makmum takut ada sakit kaki lah, apalah semua kan. Kan dia macam tu. Ada yang duduk tu sengit, pinggang dah sakit. Cepatlah. Sampai duk maki-maki lah hati. Macam-macam dia jadi. Jadi terus. Tapi beza dengan makmum. Makmum, dia aku nak panjang. Baca imam salam. Aku tak nak salam lagi. Tak, hukumnya harus. Bukan sunat, hukumnya harus. Berbeza dengan imam. Imam hukumnya makruh kalau dia baca panjang yang kadar tadi tu. Sedangkan makmum, orang lain dah siap, subhanallah, dia duduk baca lagi. Tak makruh. Hukumnya harus. Bukan sunat, harus. Maksudnya boleh, tak makruh. Sunat apa? Sunat bagi salam terus. Tu sunat. Bagi sarap. Tapi tak baca lagi. Baru baca doa, ya muqallibal qulub. Imam dah assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua dah tak payah, cukuplah ya muqallibal qulub, tak payah sambung dah. Terus bagi salam yang pertama, sebab imam dah habis salam yang kedua. Itu yang sunat. Sunat imam bagi salam, makmum terus bagi salam. Walaupun makmum tak habis baca yang sunat-sunat. Bukan yang fardu-fardu yang rukun kena baca habis. Yang sunat makmum terus. Salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi ha tu je, terus. Apa dia baca, stop. Itu sunat. Tapi harus boleh sambung. Baca panjang-panjang mana, doa-doa semua boleh. Tak makruh pun. Tapi kalau imam, tak payah banyak. Kadar tahiyat berapa saat dia baca, ambil kadar tu juga kali 2, lebih pada tu makruh. Tu dia beza makmum dengan imam. Tu beza dia. Dia berbeza dengan makmum sujud lama. Makmum sujud lama, sedangkan imam dah tahiyat. Itu hukum makruh. Sebab dia imam telah ketinggalan daripada imam satu rukun.
Yang tadi imam bagi salam, habis dah terputus. Yang kata baca tahiyat sampai lama tak bagi salam makmum tadi, tak makruh sebab dia dah habis dah. Bila imam bagi salam, dia mana dia tinggal apa-apa, dia tunggu salam je nak keluar sembahyang. Jadi sebab tu tak makruh. Yang ini dia tinggal satu, duduk rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun qauli tak kira, rukun salam, tahiyat semua tak kira. Jadi bila dia tertinggal satu rukun perbuatan, rukun fi'li, imam dah bangun, dia duduk sujud lagi, hukumnya makruh. Duduk lagi lama lagi makruh, lagi lama lagi makruh. Tapi dia rasa duduk lagi lama lagi makruh. Dia rasa, kalau mengaji tahu lah, lagi lama lagi makruh, lagi lama lagi makruh, lagi baca doa lagi makruh, lagi makruh lagi. Kerana menolak innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Tolak hadis itu, seolah-olah tolak. Dijadikan imam untuk diikuti. Kenapa tak ikut? Relax lu. Baca doa ni. Itu jadi tu. Seolah tolak tu. Kaedah besar. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, tapi dia tak ikut. Bukan tak ikut terus, lambat sikit je pun. Sebab tu tak batal. Sebab tu nak hukumnya makruh. Kalau tinggal banyak jadi batal. Sebab tu hukumnya hanya makruh aja. Sebab tak bersungguh-sungguh nak ikut imam. Nak tak nak je ikut. Alah, sabarlah kejap, nak baca doa ni. Sebab tu hukumnya makruh. Kerana dia tertinggal. Tapi kadang-kadang orang tu dia rasa lagi lama dia sujud lagi bagus ketika imam dah bangun. Tidak. Yang lama lagi sujud lagi bagus tu bila dia sembahyang seorang-seorang tu, ya, lagi lama sujud lagi bagus. Okey, masuk sikit lagi. Ketika imam cepat membaca tahiyat awal dan imam naik rakaat yang ketiga, sebab ada orang soal, saya share terus kat sini lah soalan tu. Maka makmum tadi yang duk baca tahiyat awal tadi nak buat apa? Sebab imam cepat sangat baca tahiyat awal. Adakah nak duduk juga, maksudnya teruskan habiskan tahiyat awal, lepas tu biarlah imam bangun? Tak ada, sama juga. Dijadikan imam untuk diikuti. Jika imam dah rukuk, makmum baru sampai Allahu Akbar, terus rukuk, tak payah baca Fatihah, siapa tanggung Fatihah dia? Imam tanggung. Kalau imam boleh tanggung rukun yang kalau tak buat batal, tapi imam tanggung, agak-agak sunat abaat, imam tanggung tak? Lagilah tanggung. Agak-agak kama sallaita ala Ibrahim, sunat hayah, imam tanggung tak? Lagi imam tanggung. Sebab tu sunat imam salam, makmum salam. Kalau imam bangun, walaupun tahiyat awal, imam bangun, makmum bangun, stop dia punya. Tapi dengan syarat bangun habis lah. Bukan tengah bangun tu sempat lagi, laju-laju. Kalau sempat. Sebab imam on the way tak apa, teruskan habiskan. Imam Allahu Akbar, berdiri je, stop, bangun. Habis tu macam mana dengan tahiyat awal? Imam tanggung. Fatihah pun imam boleh tanggung lah. Rukun pun imam boleh tanggung. Sunat apalah sangat. Tambah-tambah sunat hayah yang masa tahiyat akhir tu. Lagilah. Tambah-tambah subhana rabbiyal a'la. Dia baru subhana rabbiyal a'la. Imam laju subhana rabbiyal a'la, subhana. Dia tak ada wa bihamdih imam. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhan je, imam dah bangun. Agak-agak imam tanggung tak subhana rabbiyal a'la dia? Imam tanggung, bangun terus. Setelah imam bangun. Bukan on the way boleh lagi. Perjalanan tu boleh lagi. Dan bila meninggalkan sunat abaat macam tu, tinggal tahiyat dia, tinggal. Berapa yang dia sempat baca, yang itu aja. Tinggalkan ikut imam. Lain kali kalau imam tu juga masa tahiyat awal jangan baca tahiyat penuh. Macam at-tahiyatul mubarakatus salawat, tak payah baca dah. Baca yang pendek. At-tahiyatulillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmah. Kejar dia. Sebab takut nanti tinggal balik surah abaat. Sebab sebelum ni tak tahu, sekarang dah tahu, imam laju. Jadi waktu tu baca pendek pula. At-tahiyatulillah. Lebih baik meninggalkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat tu, lebih baik tinggalkan sunat hayah daripada tinggalkan sunat abaat. Itu aulawiyat pula, keutamaan. Biarlah kita tinggal yang sunat-sunat yang hayah, tapi sunat abaat kita tak nak tinggal. Sebab kita tahu kalau imam ni mesti kita terpaksa tertinggal. Jadi kita dah tahu, kita baca pendek. At-tahiyatulillah, salamun alaika, salamun, terus. Habis. Okey. Yang akhir lagi. Kalau tengok saya punya live ni belum lagi cukup sejam. Ada lagi 2 minit. Yang terakhir, saya nak baca, seronok saya baca yang bawah ni. Nota kaki pengarang. Yang ini dia kata yang eloknya, nampak tak? Yang eloknya iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu yang elok, yang sempurna lah. Wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ini yang elok dia kata baca semua ni. Dan ketika tahiyat, termasuk yang rukun dan yang sunat.
Sunat abaat semua masuk sekali semua kat situ. Itu yang terbaik. Dalam kitab Allah kecilnya. Dalam kitab Baijuri juzuk 1 muka 162, Allah mengarang siap bagi tahu. Ada menambah perkataan Sayyidina pada Muhammad dan pada Ibrahim. Maksudnya Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Tetapi dalam Bujairimi Iqna juzuk yang kedua muka 34 tiada menyentuh atau membayangkan supaya ditambah perkataan Sayyidina itu. Malah ada menyebutkan hadis Bukhari dan Muslim demikian. Oh, saya tak boleh baca kecil sangat, maknanya teruslah. Berterabur dia punya tu. Artinya ajar kami macam mana kami hendak bersalawat atas Tuhan hamba apabila hendak bersalawat. Ni sahabat tanya Nabi. Sahabat tanya, macam mana kami nak selawat? Sabdanya, Nabi jawab, hendaklah kamu kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hingga akhir. Yang tadi itulah. Pada pendapat saya, pengarang kitab ni, pendapat dia, Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, dia kata pendapat dia. Dengar ayat dia. Pada pendapat saya, elok jangan ditambah perkataan itu. Itu Sayyidina. Kerana masalah sembahyang ini masalah ibadah yang tertentu. Ibadah yang tertentu, yang khusus. Tidak sayugia kita tambah ikut emosi. Terutama ada hadis yang mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Saya sangat bersetuju ditambah jika berselawat di luar sembahyang. Tetapi ibadah kenalah bersandar kepada dalil. Ibadah dalam sembahyang tu kenalah bersandar kepada dalil. Lembut tak ayat dia? Lembut aja. Dia kata dalam kitab sekian-sekian ada, bagi tahu dulu. Dalam kitab sekian-sekian ada, kitab Bujairimi ada, tapi dalam kitab Iqna tak ada Sayyidina ni. Itu dia bagi tahu dulu, maklumat dia bagi tahu. Yang kedua, lepas tu dia kata ikut hadis mengatakan bila sahabat tanya Nabi ajar tak ada Sayyidina. Habis yang kedua. Yang ketiga dia kata pada pendapat saya elok jangan ditambah. Pendapat dia kata elok jangan tambah. Terus Allahumma salli ala Muhammad, jangan letak Sayyidina. Tapi dia kata kalau dekat luar sunat Sayyidina, di luar sembahyang. Dalam sembahyang je elok, dia kata pendapat dia elok tak payah tambah. Nampak? Beza tak? Ada orang-orang sekarang ni. Ada tak? Sayyidina tak boleh letak, Nabi tak buat, bid'ah. Beza tak? Beza. Elok dia cakap. Kita pun boleh terima. Betul lah. Maksudnya bagi pendapat dia kata tak payah. Sebab ibadah tu ibadah khusus sembahyang ni, tak payah tambah Sayyidina. Jadi sebab apa? Sebab dia rasa dia berpendapat elok tak tambah. Tapi kat luar tak apalah tambah. Tapi kita dengar pun okey je. Ada ulama yang lain dia kata macam tu juga. Pada pendapat saya ambil kitab lain. Dari kitab Bujairimi. Pada pendapat saya bahawasanya hendaklah ditambah Sayyidina. Walaupun Nabi ajar tak ada Sayyidina, maka elok ditambah. Sama je. Tak ada pun bunyi bid'ah masuk neraka ke apa, tak ada pun. Elok aje. Tu beza. Di antara orang yang nak cari salah dengan orang yang nak beramal. Beza. Maka memang dua-dua tu ada pendapatnya. Dua-dua ada pendapat. Lepas tu dia bagilah hujah bahawasanya kita cakap dengan ayah kita pun kita tak panggil nama. Kita panggil pakcik kat tepi jalan pun kita panggil pakcik Man. Kita panggil Man. Kurang hajar kau Apa sebab pula tak ke nama pakcik Azman, orang panggil Man. Itu bapak engkau boleh panggil aku Man. Engkau tu anak dia baru umur 10 tahun kau panggil Man. Nabi pun boleh kata Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak payah pun nak letak pakcik Muhammad. Takkan pakcik lebih pada Nabi? Macam mana cakap? Itu pun kita panggil pakcik. Kita panggil. Dan kita letak nama perempuan-perempuan dalam agama kita. Dalam Islam ada perempuan-perempuan yang hebat. Kita letak Siti kat depan. Dengan maksud Sayyidah boleh juga. Boleh maksud makcik boleh juga. Kita tambah. Padahal Aisyah, mana ada Siti? Kita Melayu je ada. Nusantara je ada Siti. Nak bagi tahu beradabnya. Adab sikit weh, nak sebut nama orang. Fatimah, mana ada Siti Fatimah? Kita je letak. Aminah, mana ada Siti Aminah? Maryam, mana ada Siti Maryam? Semua kita bantai letak Siti. Kenapa? Beradab. Walaupun kita tak jumpa. Dia orang-orang yang dalam sejarah kita. Respect sikit. Sebab orang tepi jalan pun kita panggil pakcik. Kita tak panggil nama. Hujah kuat tak? Kuat juga. Dan ada Nabi kata, aku adalah Sayyid.
Aku adalah Sayyid. Sayyid tu Sayyidina lah. Oh banyak satu-satu nak cerita pasal tu 2 jam tak habis. Jadi akhir sekali tapi dia kata ni bab ibadah khusus. Eloknya jangan tambah. Okey. Apa yang dia panggil? Agree to disagree. Setuju untuk tidak bersetuju. Selesai masalah. Tak payah nak kata kau salah. Tu saya nak bagi tahu nak itu cantiknya orang yang nak beramal, cantik je dia cakap. Dengan ikhlas, bunyi pun ikhlas. Pada pendapat saya, elok jangan ditambah. Allah. Bahasa sekarang, pada hemat saya, bahasa sekarang kan. Sebenarnya mana ada tambah-tambah? Lain tu. Lain. Cukup lah. Yang ke berapa? 11 duduk, kita cerita pasal duduk sekali lagi nanti. Duduk tasyahud akhir dan lepas tu 12 mana 12? 12 salam dan lepas tu tertib. Kita gabung 3 terus next. Dalam sejam insya-Allah boleh habis sejam. 3 tu. 3 terus. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. Ada soalan-soalan dalam ni, saya dah beritahu awal-awal. Soalan hanya dijawab pada hari Selasa. Jadi soalan tadi dah tunggu hari Selasa. Copy paste balik. Banyak pula soalan ni. Saya tak jawab ketika kuliah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.